Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pelajar-pelajar tahun 3, insya-Allah hari ni kita akan masuk tajuk yang baru. Boleh buka buku teks muka surat 36. Kalau baru nak ambil buku teks, pause dulu video ni, stop sekejap video ni. Dah sedia buku teks, buku aktiviti, alat tulis, baru awak sambung play video ni. Alright, saya anggap awak dah sedia, jadi saya teruskan. Kita akan masuk pelajaran yang baru, muka surat 36, pelajaran kelima, pengenalan resam Uthmani. Pengenalan resam Uthmani. Pernah tak dengar istilah resam Uthmani ni? Agak-agak kat mana pernah dengar resam Uthmani? Resam Uthmani. Biasa orang sebut Al-Quran. Al-Quran resam Uthmani, Al-Quran resam Uthmani. So apa maksud resam Uthmani? Itu kita nak belajar hari ini. Alright, kita tengok yang dekat bawah. Baca dan faham pengertian resam Uthmani. Kotak ni. Resam Uthmani adalah satu bentuk penulisan. Satu bentuk penulisan. Kalau dekat buku PDF ni dia typo penulisan. Jadi sebenarnya huruf pa, bukan huruf fa. Penulisan yang mempunyai beberapa kaedah dalam menulis ayat Al-Quran serta mula digunakan pada zaman Khalifah Uthman bin Affan. Alright. Saya nak awak ambil pensel awak. Kita pecahkan kepada beberapa bahagian supaya mudah untuk kita hadam. Kejap. Okey, yang pertama ambil pensel. Resam Uthmani adalah, start daripada sini. Ni start pengertian dia. Suatu bentuk penulisan. Potong. Bentuk penulisan yang mempunyai beberapa kaedah dalam menulis ayat Al-Quran. Potong. Serta mula digunakan pada zaman Khalifah Uthman bin Affan. Habis. So kita ada 3 bahagian. 1, 2 dengan 3. Okey. Bahagian pertama, satu bentuk penulisan. Maksudnya kita punya tulisan Al-Quran tersebut, bentuk tulisan tersebut yang mempunyai beberapa kaedah dalam menulis ayat Al-Quran. Okey. Dalam Al-Quran kan dia daripada bahasa Arab kan. Contoh, ada beberapa perkataan yang asalnya bahasa Arab, perkataannya terpisah. Ya ayyuha. Tetapi dalam resam Uthmani dia ada kaedah-kaedah tertentu. Apa kaedahnya? Dibuang huruf-huruf tertentu atau digabungkan huruf-huruf tertentu. Ini antara contoh yang saya sempat buat sekejap. Okey. Ni berkenaan dengan resam. Pembentukan perkataan, kaedah penulisan. Contoh dekat sini, asal kalimah ya ayyuha, dia terpisah. Ya satu perkataan, ayyuha satu perkataan. Itu perkataan yang asal dalam bahasa Arab. Tetapi dalam resam Uthmani, kaedah penulisan bahasa Arab Al-Quran ditulis sebegini, digabungkan. Ya dengan ayyuha tu digabungkan. Kalau awak tertanya-tanya kenapa digabungkan, yang itu saya pun tak dapat nak jawab. Saya tidak begitu mendalami ilmu berkenaan dengan resam Uthmani. Cuma saya boleh kongsikan apa yang saya tahulah, iaitu antara kaedah-kaedah resam Uthmani adalah cara penulisan dia berbeza dengan perkataan asal bahasa Arab. Dan sudah tentulah ada fungsi-fungsinya. Okey. Contoh kedua, perkataan asal bahasa Arab nunji, ada 2 nun. Tapi dalam Al-Quran ditulis satu je nun. Lagi satu nun tu dia jadi nun kecil. Nunji.
dia jadi nun kecil. Tu kaedah resam Osmani, kaedah penulisan bahasa Arab Al-Quran yang dinamakan sebagai resam Osmani. Alamak, patah balik kat buku. Okey, boleh? Setakat ni boleh dapat. Resam Osmani adalah satu bentuk penulisan. Dia tulis macam mana yang mempunyai beberapa kaedah dalam menulis ayat Al-Quran. Resam Osmani ni hanya untuk ayat Al-Quran sahaja. Dan resam Osmani ni mula digunakan pada zaman Khalifah Uthman bin Affan. Siapa tu Khalifah Uthman bin Affan? Mungkin ada yang kenal, mungkin ada yang tak kenal. Oh, ada kamera. Okey. Selepas peristiwa hijrah, ini berkaitan dengan sirah lah. Awak sirah baru belajar tentang salah silah Nabi kan untuk tahun 3. Nanti awak akan belajar tahun 4 ada peristiwa hijrah. Bila Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi menjadi ketua negara Islam di Madinah. Kemudian selepas Nabi wafat, wafat tu meninggal dunia, diganti pemerintahan oleh sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq dan dipanggil sebagai Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Selepas Abu Bakar meninggal, wafat, diganti oleh sahabat yang lain, Khalifah Umar bin Al-Khattab. Kemudian selepas Khalifah Umar meninggal, diganti oleh Khalifah Uthman bin Affan. Ini kiranya orang yang ketiga menggantikan jawatan ketua negara selepas Nabi. Mula Nabi, kemudian Nabi wafat, diganti Abu Bakar. Lepas Abu Bakar meninggal, diganti Umar. Lepas 3 orang, lepas Umar meninggal, barulah Uthman bin Affan. Jadi semasa Uthman memerintah Al-Quran, diwujudkan resam Uthmani, kaedah penulisan Al-Quran. Right. So kita baca yang bawahnya, sejarah ringkas mengenai resam Uthmani. Kita akan baca kenapa diadakan resam Uthmani ni. Sejarah ringkas mengenai resam Uthmani dan tahap penulisan Al-Quran. Apabila agama Islam telah berkembang luas, banyak kota-kota Islam telah dibuka. Lantaran itu, Nabi Muhammad SAW mengarahkan beberapa orang sahabat untuk menjadi ketua mengajarkan ilmu Al-Quran. Okay, stop sekejap, kita fahamkan. Jadi bila agama Islam telah berkembang luas, dekat Mekah ada orang Islam, dekat Madinah ada orang Islam, dekat situ orang Islam, kat sini orang Islam. Jadi banyak kota-kota, bandar-bandar yang adanya agama Islam telah dibuka. Lantaran itu, disebabkan oleh itu, Nabi Muhammad SAW mengarahkan beberapa orang sahabat untuk menjadi ketua mengajarkan ilmu Al-Quran. Yalah, takkan semua orang Islam nak berkumpul, nak daripada jauh pergi ke satu tempat nak belajar ilmu Al-Quran kan. Jadi ada yang mungkin mampu, tapi mungkin ada yang susah. Jadi nak pemudahkan, Nabi hantar wakil untuk mengajarkan ilmu Al-Quran dekat sekian-sekian tempat. Contoh macam kat Malaysia kita ada banyak tempat kan. Ada negeri Selangor, negeri Johor, Kelantan, Perlis. Jadi Ni umpamalah, bukan nak kata dulu Nabi ada dekat Selangor, bukan. Nak kata dia hantar para sahabat tu ke pelbagai tempat yang jauh nak mengajarkan ilmu Al-Quran. Macam kat Malaysia kan ada banyak tempat yang jauh. Macam tu juga dengan waktu dulu negara Islam Madinah, ada bandar-bandar yang jauh daripada Madinah, maka Nabi hantar sahabat untuk mengajar Al-Quran. Okey, sambung.
setiap daripada mereka, start daripada mereka siapa? Mereka ni sahabat Nabi yang Nabi hantar tu lah. Mereka mengambil bacaan Al-Quran daripada sahabat yang masyhur. Apa maksud sahabat yang masyhur? Maksudnya dia sahabat yang Nabi hantar ni, dia dah belajar ilmu Al-Quran, bacaan Al-Quran daripada para sahabat lain yang masyhur, yang telah diutus baginda, yang memang belajar direct daripada Nabi Muhammad SAW. Kiranya ilmunya ilmu yang betul, bukan ilmu yang salah lah, macam tu. Daripada sahabat yang masyhur yang telah diutus baginda, sehingga timbul perselisihan dalam kalangan mereka tentang cara bacaan Al-Quran. Alright. Kalau sahabat-sahabat Nabi ni dia pelajari Al-Quran daripada para sahabat yang dekat dengan Nabi, para sahabat yang dekat dengan Nabi belajar daripada Nabi, kenapa berlaku perselisihan tentang cara bacaan Al-Quran? Jadi Al-Quran diturunkan kepada Nabi dalam keadaan beberapa kaedah bacaan. Sab'u mathani. Ada beberapa kaedah pembacaan Al-Quran. Jadi ada sahabat yang belajar Al-Quran kaedah A, contoh. Ada sahabat Al-Quran, ada sahabat lain belajar daripada Nabi kaedah bacaan B. Ada sahabat lain belajar daripada Nabi kaedah bacaan C. Jadi bila ada kaedah A, kaedah B, kaedah C, orang-orang yang baru nak start belajar ilmu Al-Quran, dia pelik. Kenapa ada perselisihan tentang cara bacaan Al-Quran? Kenapa kejap baca A, kenapa orang ni baca B, kenapa orang ni baca C? Jadi daripada situlah terbentuknya langkah penulisan Resam Uthmani. Untuk apa? Untuk menangani, mengatasi situasi ini dengan tujuan menyatukan umat Islam. Kiranya penulisan Resam Uthmani ni dia nak gabungkan semua kaedah bacaan Al-Quran yang sahih daripada Nabi. Jadi tak ada yang bergaduh-gaduh, berselisih faham. Kenapa lain? Tak, semua sama, cuma ada kaedah bacaan lain. Tulisannya sama, tak ada beza, tapi kaedah bacaannya lain mengikut apa yang dipelajari oleh masing-masing. Kalau macam kat Malaysia, yang dipelajari oleh umum masyarakat Malaysia adalah kaedah bacaan Al-Quran daripada Tariq Syatibiyah, daripada Tariq Syatibiyah. Okey, kita pergi ke muka surat seterusnya. Oh ya, sebelum tu saya nak awak gariskan sini. Gariskan mula digunakan pada zaman Khalifah Uthman bin Affan, sebab dia ada kaitan dengan latihan kejap lagi. Awak gariskan ni. Alright. Dah siap gariskan, kita pergi ke muka surat seterusnya, muka surat 37. Di antara nama-nama penulis wahyu semasa zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi masa Nabi menjadi Nabi dan Rasul, awak pun tahu kan, Nabi seorang yang tidak tahu membaca dan menulis. Benda ni dia bukanlah sesuatu kekurangan sebenarnya, tetapi menjadi suatu kekuatan, iaitu membenarkan kebenaran Al-Quran. Mustahillah seseorang yang tak tahu membaca dan menulis boleh menghasilkan Al-Quran. Jadi ia bukti bahawa Al-Quran itu bukan rekaan Nabi Muhammad SAW, tetapi adalah wahyu daripada Allah yang Maha Esa. Jadi waktu dulu orang nak hafal Al-Quran, pertama dengan cara hafal. Dibaca, dia terus hafal. Baca, hafal. Baca, hafal. Yang kedua, dia tulis ayat Al-Quran. Antara cara, kalau in case terlupa apa yang dia hafal, dia boleh tengok balik apa yang ditulis. Jadi waktu tu sahabat-sahabat Nabi lah yang menulis Al-Quran, dipanggil sebagai penulis wahyu. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, Umar bin Al-Khattab. Yang ketiga, Uthman bin Affan. Yang keempat, Ali bin Abi
Thalib. Yang kelima, Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang keenam, Zaid bin Thabit. Yang ketujuh, Jabir bin Abdillah. Yang ke-8, Abi bin Ka'ab. Yang ke-9, Khalid bin Al-Walid. Yang ke-10, Abbas bin Sa'id. Sambung. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, baginda telah menggalakkan penulis dan menggalakkan penulisan dan mendorong agar umat Islam belajar menulis. Alright. Pada peringkat awal Nabi mula-mula terima wahyu, mula-mula dakwah dan mula-mula Nabi terima wahyu, Nabi melarang para sahabat daripada menulis. Sebab sahabat selain daripada Al-Quran, diorang juga tulis apa yang Nabi cakap, hadis-hadis, hadis Nabi, apa yang Nabi sebut, apa yang Nabi buat, semuanya diorang catat. Jadi pada peringkat awal Nabi melarang sahabat untuk tidak menulis ayat Al-Quran, takut tercampur antara ayat Al-Quran dengan hadis. Tapi lepas Nabi dah hijrah ke Madinah, Nabi menggalakkan, Nabi mengizinkan para sahabat menulis. Nabi menggalakkan penulisan wahyu dan mendorong ni maksudnya apa? Mengajak, menggalakkan agar umat Islam belajar menulis. Hasilnya terdapat lebih 40 orang penulis di kalangan umat Islam pada masa itu. Kiranya masa Nabi masih hidup tu ada ramai para sahabat yang mampu menulis, kira-kira lebih daripada 40 orang penulis wahyu. Kebanyakan mereka adalah penulis wahyu. Okay, so tadi mula-mula kita dah belajar tentang apa tu Resam Uthmani. Resam Uthmani ialah bentuk penulisan. Kaedah menulis ayat Al-Quran dimulakan zaman Khalifah Uthman. Kemudian kita dah belajar sejarah ringkas. Kenapa diwujudkan kaedah penulisan? Asalnya bila agama Islam tersebar luas, Nabi hantar para sahabat mengajarkan Al-Quran, ada beberapa kaedah pembacaan. Jadi bila Nabi dah wafat, dah lama, dah bertahun-tahun berlalu, sampailah ke zaman Khalifah Uthman bin Affan, berlaku perselisihan. Orang tak adalah kata gaduh kan, tapi dia berselisihan ni macam kenapa macam tu kan. Jadi dia berselisih faham tentang cara bacaan Al-Quran. Jadi diwujudkan Resam Uthmani supaya seragam tulisannya. Cara bacaan A ke, cara bacaan B ke, cara bacaan C ke, penulisannya sama sahaja. Kemudian kita dah belajar zaman Nabi masih hidup ada beberapa para sahabat yang menulis wahyu, ada 10 nama. Ini pun boleh take note lah. Terutamanya nama nombor 1, 2, 3, 4. Awak akan banyak melihat 4 nama ini di masa akan datang. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Okay. So kita bagi yang terakhir sikit lagi. Tulisan dan penulisan Al-Quran. Tulisan dan penulisan. Apa beza tulisan dan penulisan? Tulisan adalah bentuk huruf. Macam awak tulis A, B, C, ada huruf besar, huruf kecil. Huruf A pun ada macam-macam bentuk kan. Ada yang bentuk macam tu, ada yang ada kepala sikit dekat A tu. Tu dinamakan bentuk tulisan. Kalau penulisan, kaedah kita tulislah huruf tu bersambung ke, dia cerai ke, ada huruf tambahan ke, macam tu. Okay, so kita baca sikit. Terdapat perbezaan di antara khat dan resam.
Awak pernah tak dengar khot? Saya tak sure awak dah belajar khot belum tahun 3. Dah kot. Ada khot kan, belajar khot. Khot adalah apa dia ni? Khot berhubung dengan pembentukan huruf. Cara kita tulis huruf. Highlight kan, gariskan. Khot berhubung dengan pembentukan huruf. Pembentukan huruf. Kita nak bentuk huruf tu. Macam tu ke, macam ni ke, tarik-tarik sikit ke bagi lawa. Tu nama dia khot. Resam adalah mengenai pembentukan perkataan. Gariskan yang kedua pula. Resam adalah mengenai pembentukan perkataan. Kita nak bentuk perkataan tu. Menerusi huruf-huruf hijaiyah. Alright. So ada lagi sedikit sejarah macam mana pembentukan sejarah penulisan ayat Al-Quran. Okey. Menurut sejarah penulisan ayat-ayat Al-Quran telah dilakukan di bawah pengawasan. Yang pertama, pengawasan tu apa? Supervise, diawasi, dipantau. So penulisan Al-Quran yang pertama sekali dipantau oleh Nabi Muhammad SAW. Waktu bila? Ketika di awal penurunan wahyu Al-Quran dengan menggunakan Al-Khat Al-Anbari Al-Khiri. Al-Khat Al-Anbari Al-Khiri ni kaedah lah, kaedah penulisan. Kaedah penulisan. Dia ada apa orang kata, bentuk tulisan dia lah. Okay. Yang kedua, penulisan Al-Quran dipantau oleh Khalifah Uthman bin Affan pada zaman selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan tulisan Al-Khat Al-Hijazi Al-Muqawwir. Ini pun bentuk khat lah, bentuk penulisan. Selepas itu timbul usaha menukarkan bentuk tulisan dari Khat Al-Hijazi yang Sayyidina Uthman pakai kepada khat-khat yang lain seperti khat nasakh, khat thuluth, khat riq'ah dan lain-lain. Khat ni apa pula? Alright. Kejap. Ni pun saya ada sediakan satu benda. Alright, ni khat adalah pembentukan huruf. Apa orang kata, macam typografi, kaligrafi, bentuk tulisan. Kita ada beberapa jenis khat. Antaranya khat thuluth yang pertama ni. Yang dapat awak tengok kat sini, khat thuluth. Nampak tulisan dia macam mana, berbeza. Ayat sama je semua, Qul huwallahu ahad, tapi tulisan dia lain, khat thuluth. Yang kedua, kita ada khat dinamakan khat riq'ah. Khat riq'ah, bentuk penulisan yang dinamakan khat riq'ah. Yang ketiga, khat diwani. Khat diwani, nampak bentuk tulisan dia lain. Yang keempat, khat kufi. Khat ni selalu ada dekat dinding-dinding masjid sebab dia lawa kan. Dan yang terakhir, yang paling famous, khat nasakh, yang ada dekat buku teks dan tulisan Jawi, tulisan bahasa Arab biasa. Itu termasuk Al-Quran, kita kebanyakannya menggunakan khat nasakh. Okay, kebanyakannya menggunakan khat nasakh. Okay, boleh fahamkan khat pembentukan huruf. Dia tulis huruf tu macam mana? Qul huwallah, nampak? Qul, kul, 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 semua kul, tapi bentuk tulisan dia lain. Jadi tu pembentukan huruf khat. Kalau resam, pembentukan perkataan. Contoh, ya ayyuha. Oops, saya nak ambil petak. Astaghfirullah. Contoh, ya ayyuha, dia jadi
Macam ni. Ya ayyuha. Perkataannya masih sama tapi bentuk tulisan dia lain. Dia dah digabungkan, kaedah tulisan dia lain. Nunji asalnya ada dua nun, tapi dalam Al-Quran digabung, dibuang satu nun, jadi nun kecil. Nunji. Bacaan ni masih sama tapi kaedah penulisannya lain. Jadi resam adalah pembentukan perkataan, manakala khot adalah pembentukan huruf. Okey, boleh dapat. Cuba tengok muka surat 28 pula 38. Kat situ ada contoh juga. Alamak, lama ni video ni. Harap awak dapat pertahanlah sekejap. Ni muka surat 38, antara contoh bentuk-bentuk tulisan Al-Quran. Jadi Al-Quran sebelum resam Osmani, antaranya Al-Qurannya berbentuk begini. Dia ada tanda-tanda tajwid yang tidak ada pada Al-Quran sekarang. Nampak dia ada lam alif, ada perkataan tertentu yang ada garis. Nampak ada tanda ni. Dalam Al-Quran Resam Osmani tak ada. Ataupun siapa yang dekat rumahnya ada muqaddam, itu pun salah satu bentuk penulisan yang dahulu kala, sekarang tidak lagi digunakan. Manakala ni yang dinamakan Resam Osmani, diseragamkan, dibagi sama semua Al-Quran seluruh dunia menggunakan tulisan yang sama, supaya tak bergaduh, tak jadi isu lah. Okay, InsyaAllah bau sedapnya. Alright, itu sahaja kelas untuk kali ini. Saya harap awak tengok sambungan video untuk latihan. Don't worry, untuk minggu ni kita buat satu muka surat sahaja, iaitu buku aktiviti muka surat 39. Link description ada di bawah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.